اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Natin, muka surat 2, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du, terjemahan dia, adapun kemudian daripada itu. Kalau kira kurungan tu, wa ba'du jelah dalam kurungan. Wal haji. Wa ba'du je. Lepas tu adapun di luar kurungan. Hak tu hak comel dia ni. Macam hak haji tu, hak lama. Ada tempat nak tanya boleh ni. Kan haji? Hak haji cetakan lain. Ada orang dekat boleh numpang.
Yelah, kadang-kadang ada kitab-kitab yang cetakan lama tu, kita baca. Guna cetakan tu. Tak sama dia kata. Itu dia dalam kurungan wa ba'du sahaja. Adapun kemudian daripada itu terjemahan dia. Jadi bukan kata wa ba'du adapun. Dari situ bukan. Wa ba'du terjemahannya adapun kemudian daripada itu. Selesai dah bismillah, alhamdulillah, tasyahud dengan dua syahadah selesai, dan selawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak masuk kepada pembicaraan kita. Maka disunatkan selit tengah antara permulaan kita dengan isi kita dengan wa ba'du. Jadi minggu lepasnya pembicaraan berkaitan dengan selawat dan salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang mensyafaah ia, yang menolong ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan daripada Syafi'il Muznibin. Wa usallimu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Syafi'il Muznibin. Terjemahan dia, yang mensyafaah, yang menolong ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Nabi yang menolong, yang bagi syafaat bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Sebab kira-kiranya selain daripada para rasul, para anbiya yang tidak maksum, semuanya ada dosa belaka. Tak ada orang yang tidak berdosa, semuanya ada dosa. Cuma terkadang ada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah daripada berlaku dosa. Ataupun ada orang yang berlaku dosa, tapi di kesudahannya, di akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umpama sakit contohnya, maka duduk dalam keadaan redha dan sabar sampai ke mati. Tuhan ampun dosa dia sebagaimana budak yang baru dilahirkan. Adalah. Itu terserah kepada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kira secara umum kita semua tak lepas daripada berdosa. Sebab kita tidak maksum. Malaikat tadi, mereka-mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam keadaan redha sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan redha dia, sabar dia. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan diampunkan sekian dosa, sebab umpama budak yang baru dilahirkan, kayaumin waladanhu ummuh, seperti pada masa dilahirkan oleh ibu, mana bersih daripada dosa. Jadi secara umumnya kita ni orang-orang yang berdosa. Siapakah yang dapat bagi syafaat yang boleh menolong kita pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena perbanyak selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita janganlah lupa nak berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada azan dan iqamah. Minta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Nabi-Nya maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Kita minta dalam doa kita selepas daripada azan dan iqamah. Orang yang minta wasilah, kedudukan yang tinggi di dalam syurga kepada Nabi, orang ni akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Itu kelebihan dia. Tetapi nak dapat syafaat Nabi pada hari kiamat bukan hanya berselawat,
Bab berselawat hukumnya sunat. Bukan hanya berdoa lepas azan dan iqamah. Berdoa lepas azan dan iqamah hukumnya sunat. Nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tu besar. Bukan hanya semata-mata selawat, semata-mata berdoa ke atas kepada Nabi lepas azan dan iqamah. Ada kelebihan dia lah di situ. Tapi ikut mana pun hukumnya sunat. Hak besar kepada kitanya ikut agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama Nabi tak ikut, selawatnya kuat. Ni bulan Rabiul Awal ni pula ni. Bulan Maulud, kuat selawat. Tak dinafikan ni. Tapi maklumlah kitanya, hak khusus selawat yang dituntutnya ada kelebihan yang berbeza adalah malam dan hari Jumaat. Bukan bulan Rabiul Awal. Ada masa khusus yang kelebihan tersendiri. Selawat adalah malam dan hari Jumaat. Adapun bulan Rabiul Awal, bukan kata bulan Rabiul Awal ni masa khusus ada kelebihan tertentu. Bukan. Cuma sempurna bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Kita suburkan kembali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan waktu je. Kita suburkan kembali kepada agama yang Nabi bawa. Tapi waktu bukan bulan Rabiul Awal saja, sama juga. Kita seru supaya berselawat, waktu tetap dah tiap minggu hari Jumaat ada. Tapi tak salah lah, kita perbaharukan seruan untuk ingat kepada Nabi SAW bulan Rabiul Awal. Bulan nuzulul Quran, kita bangkitkan kembali Quran. Bulan berlakunya Isra' dan Mi'raj, kita buat kempen bulan solat. Contohnya bulan Rejab, bulan solat. Bukan makna bulan tu je nak solat, jangan salah faham. Solat dia tak ada bulan. Solat sepanjang masa. Tapi sempurna bulan berlakunya Isra' dan Mi'raj, difardukan solat. Kita kempen solat. Kira bulan nuzulul Quran, kita kempen Quran. Bulan Rabiul Awal, kita kempen kembali untuk ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya berselawat, bukan hanya berdoa selepas azan dan iqamah. Hak besarnya ikut agama yang Nabi bawa. Hak paling besar sekalinya berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu paling besar. Sebab syarat nak dapat syafaat Nabi pada hari kiamat adalah iman. Itu syarat dia. Orang yang beriman barulah dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Sebab Nabi ada asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaat besar. Wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'attah. Maqaman mahmudan allazi wa'attah. Maqaman mahmuda tu adalah asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra. Ini syafaat besar yang mana tertentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra ni fi fasil qada, pada nak membicarakan, nak selesai pembicaraan. Kita kalau mengaji dalam bab beriman dengan hari kemudian tu, selepas berada di mahsyar dalam masa yang lama, maka di kalangan orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, mereka tak tahan dah dengan keadaan di mahsyar, lebih berat daripada keadaan di barzah laginya. Maka Tuhan campur ilham di hati merekanya, nak cari rasul, nak minta dengan Tuhan, biar bicaralah. Kalau kata lepas bicara kena masuk dalam api neraka pun sangguplah, sebab tak tahan dah dengan mahsyar. Tapi berat mahsyar, berat neraka lagi. Dia kau lama kau berat.
Yelah kadang-kadang orang kafir kan, Allah hisahnya hidup atas dunia, baik mati pun bunuh diri. Dah banyak masalah kehidupan ni, susah. Hidup dunia ni susah. Dia pun bunuh diri. Masuk alam barzah, habis cerita dah lah. Atas dunia susah tak susah pun, tak kena katok macam alam barzah. Masuk alam barzah, kini alam barzah, parok kena. Tengah-tengah parok alam barzah, bila kau nak kiamat? Bila kau nak kiamat? Tak ni, berat dah barzah ni. Kiamat, dibangkitkan kembali, mahsyar lebih berat daripada barzah laginya. Berat lagi pula. Berat di mahsyar. Allah, kiralah aku ke mana pun, walaupun lepas bicara neraka pun tak apalah. Neraka berat di mahsyar lagi. Dia gitu. Kau berat. Jadi Tuhan campur ilham di hati orang kafir pasti ni jumpa dengan Rasul lah. Nak minta dengan Tuhan. Itu panjang cerita dia. Daripada satu Rasul 1000 tahun baru jumpa cari. Last sekali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak syafaatul uzma milik Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Itu roh milik Nabi. Ni kemudian ada syafaat-syafaat lain. Syafaat-syafaat lain ni bukan hanya khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi syafaat yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat Nabi, pertolongan Nabi dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Syafaat Nabi, orang ni boleh masuk syurga tanpa hisab. Syafaat ini hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu banyak lagi lah bahagian-bahagian syafaat yang lain. Syafaat daripada lepas perhitungan, syurganya syurga yang kedudukannya rendah, dia bagi syafaat supaya naik kedudukan lebih tinggi sedikit. Itu bukan hanya Nabi kita sahaja. Nabi-nabi yang lain pun dapat bagi syafaat. Bahkan guru-guru dapat bagi syafaat. Keluarga yang mati syahid dapat bagi syafaat. Anak yang mati belum balik dapat bagi syafaat. Ni syafaat-syafaat kecil ni bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Nabi sendiri pun kalau Nabi sendiri pun nak bagi syafaat, syaratnya di kalangan orang-orang yang beriman, tambahan pula syafaat daripada orang-orang lain. Orang yang tidak beriman satu-satu sahaja yang Nabi dapat bagi syafaat, iaitu Abu Talib, diringankan seksaan neraka. Ringan tak ringan pun gelegak otak, itu paling ringan. Itu sahaja orang yang tidak beriman dapat syafaat. Selain itu tidak ada. Syarat nak dapat syafaat Nabi adalah di kalangan orang-orang yang beriman. Orang berdosa di kalangan orang-orang yang beriman, orang yang ada akidah, orang yang mati dalam husnul khatimah, baik kesudahan. Yang mana husnul khatimah, kata Imam Asy'ari, al-maut alal iman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni sahaja yang dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Syafaat nak menambahkan darajah kedudukan dalam syurga. Syafaat ketika timbang sama berat antara kebaikan dan kejahatan. Nabi bagi syafaat, Nabi berat sebelah kebaikan, dapat masuk syurga. Terkadang berat kejahatan sedikit sahaja, neraka, Nabi boleh bagi syafaat lepas daripada neraka. Terkadang bila timbang cokeng berat sebelah kejahatan, kalau kira hukuman asalnya neraka dalam tempoh yang sekian, tapi dia berimanlah ni, nerakanya di neraka Jahannam, tempat keseksaan kepada orang-orang beriman yang berdosa ni. Jadi kalau kira kepada kesalahan dia, dosa banyak daripada pahala tu, kalau kira nerakanya tempoh masa yang lama, Nabi boleh bagi syafaat, panggil apa? Dikurangkan sedikit
tempoh masa dalam neraka itu. Itu di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat seumpama tu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabi-nabi yang lain, guru-guru kita, orang keluarga-keluarga yang mati syahid, tadilah termasuk anak-anak yang mati sebelum daripada balik. Yang mana mereka diperintahkan masuk syurga. Tiba-tiba anak yang belum balik, mati yang belum balik ni, dia tak mahu masuk syurga, melainkan selepas daripada dimasukkan ibu bapaknya ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala akan permasukkan ibu bapa dalam syurga, tapi syaratnya ibu bapa yang beriman. Itu syarat. Itu poin yang paling besar sekali. Iman, akidah, tauhid. Tak ada ni, tak ada. Tak ada ni, tak ada. Nabi pun tak boleh bagi syafaat. Sementara orang lain lagilah tak dapat bagi syafaat. Tidak ada orang boleh tolong dia, dan dia pun tidak boleh menolong dirinya sendiri dengan amal kebajikan atas dunia pun, kesemuanya kosong kalau tidak ada iman, tidak ada akidah, tidak ada tauhid. Ini amal kita ni siang malam diterima ataupun tidak, bergantung kepada iman, akidah, tauhid masing-masing. Itu syarat utama. Walaupun pegangan itu bukan pegangan yang kufur sekalipun, pegangan yang fasik, pegangan yang bid'ah, pegangan yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak dihukumkan kafir sekalipun, amal ibadah sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadah tu sah sebab masih lagi dihukumkan beriman, tapi yang berdosa besar dengan akidah yang salah. Tapi kalau akidah tu salah sampai tahap kufur, sembahyang puasa tidak sah, wajib kena qada kembali kemudian. Ni hak ni sekarang ni. Kemudian di kesudahan kita pula bergantung kepada iman. Barzah pun bergantung kepada iman. Bergantung kepada iman. Kalau mati dalam keadaan beriman, maka alam barzahnya masih lagi ada peluang kepada orang yang mati dalam keadaan beriman, walaupun dia ni beriman yang asi sekalipun, yang derhaka sekalipun. Sebab yang mati ni ada mukmin yang soleh. Mukmin yang soleh, raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Ada mukmin yang asi, ada mati kufur itu kekal seksaan selama-lamanya. Mati kufur ni bukan hanya sembah berhala, sembah tok pekong tu. Itu jelas-jelas termasuk orang Islam yang berpegang akidah kufur. Termasuk orang Islam yang beriman tapi imannya lemah. Sebab apa? Duduk dan derhaka sama-sama, terutama sekali derhaka pegangan, walaupun tak hukum kafir sekalipun. Kalau pegangannya tak kafir sekalipun, pegangan yang derhaka pada Allah, pahala kebajikannya tidak ada, macam mana nak hadapi kesudahan? Macam mana nak hadapi kesudahan dalam keadaan tidak ada bekalan? Dibimbangi, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kufur, maka itu selama-lamanya keseksaan. Walaupun pada masa hidup dia solat, puasa, zakat, haji sekalipun. Kalau pegangan tu pegangan yang dosa. Kalau pegangan tu pegangan yang sebenar, solid bab pegangan, tapi hukum hakam tak jaga. Solat, puasa tak jaga. Hak larangan pun langgar kita kata. Maka imannya kalau lemah dibimbangi dekat nak mati tu pula. Takut mati dalam kufur. Jadi orang mati ada 3, mukmin soleh, mukmin derhaka, mati kafir. Mati kafir tak ada. Sesal tu. Mukmin yang soleh, raudhatun min riyadil jannah. Mukmin yang asi, mukmin yang derhaka, seksaan barzah. Tetapi dengan doa orang yang hidup, dengan amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang hidup, anak cucu dia, sedekah jariah dia, kebajikan dia pahala dia bertambah, akhirnya seksaannya diringankan, akhirnya seksaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lepas daripada seksaan barzah. Mana mukmin yang asli masih lagi ada peluang dengan amal ibadah yang tak putus walaupun dia mati. Contohnya amal ibadah
yang dilakukan oleh anak cucu kita. Tapi kiraannya iman. Kalau mati kufur, walaupun kita tu anak soleh, ramah sekalipun, cucu cicit kita soleh, ramah sekalipun, tidak ada sedikit pun manfaat kalaulah seseorang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada masa hidup sedekah jariahnya seorang dia je buat masjid, walaupun berapa utir sekalipun tidak ada manfaat selepas daripada mati, kalau mati itu mati kufur. Jadi persoalannya adalah iman. Pada masa sekarang pun iman, sampailah kepada hari akhirat, syafaat Nabi ni pun kepada orang-orang yang beriman. Itu kena molek lah bab iman, bab tauhid, bab akidah ni. Di akhir zaman ni, di fitnah paling besar adalah bab iman, bab akidah. Dalam keadaan fitnah besar dalam bab iman, bab akidah kurang dibicarakan. Cuma teranung kita learning ni nampak alhamdulillah. Daurah tauhid. Daurah tauhid. Boleh tahan nampak gaya. Moleklah. Di teranung kita molek seumpama tu. Mari daurah seorang tauhid. Mari dua, tauhid. Tapi jangan lupa pula, fiqh dengan tasawuf tak cukup bahagian agama kita kalau tauhid saja. Tapi fiqh tasawuf comel macam mana pun, kalau tauhid ini tak pakai, tak ada nilai. Tapi agama kita bukan iman tauhid saja, bukan. Tapi itu hak paling besar sekali. Itu adalah usuluddin, tak apa agama. Daurah-daurah tu untuk ni. Untuk bilah je. Kalau kita tak biasa mengaji, gitulah, dapatlah masuk majlis ilmu. Kena sabar lah, kena sabar. Tapi biasanya daurah-daurah, penekanan tu itu untuk mendalami itu fardu kifayah. Kita ambil pula permulaannya, poin-poin, besar-besar. Mari buat daurah, nak buka lagi, baguslah, alhamdulillah lah. Mujur no. Mujur no. Sekali dengar kita tak faham, tak apalah, ngaji lagi. Sebab saya kadang-kadang kurang sikit tekan. Hak agak payah-payah tu melainkan kalau kitab cerita kita bawa lah. Kalau kitab tak cerita saya tak bawa. Sebab masa saya ngaji dulu pun agak apa? Sulit juga nak faham. Payah juga nak faham. Jadi ni payah. Jadi biar dululah. Kalau kitab ada nyatakan, kita ceritalah. Kalau tidak, kitab tak nyatakan, kita budak cerita. Gitu je. Tapi kalau ada ustaz-ustaz mai daurah cerita, mujur no. Yang kita duduk dengar, tak je dengar ni, dengar dulu. Bila lagi nak dengar? Mai duduk, tak je dengar pun, tak pernah dengar pun. Tu dia dengar tu, pernah lah tu jadi. Sebelum ni kata tak rajin dengar. Tak rajin dengar ni, tak pernah dengar lah. Bukan rajin malah. No. Kita cakap teranung, tak rajin dengar. Dah mana apa? Mu malah dengar. Bukan makna rajin malah tu. Kalau kata tak rajin dengar, mana tak pernah dengar. Tak pernah. Lepas tu dengar dah. Dengar dah sekali baru tu. Pernah dah. Lepas tu kalau ada orang ngajar, tak boleh kata dah. Tak rajin dengar. Dengar dah kali kedua. Tapi tak nampak lagi. Dengar kali ketiga. Tak nampak lagi. Dengar sampai ke mati. Gitu je lah. Tapi payah-payah tu bukan hak fardu ain lah. Hak tu fardu kifayah, tak sedar using lah. Tapi kita ulang-ulang dengar lah. Daripada tak pernah dengar, jadi dengar, ulang. Ni duk tunjuk surat khabar lah, apalah. Kadang-kadang bawakan pegangan hak salah, tak pelik lah. Macam saya sebut tadi kuliah Jumaat tadi tu. Hak berkaitan dengan timbul isu sebelum ni. Hak berkaitan dengan kenaikan harga barang pun semua. Itu isu pernah timbul dah dahulu. Ingat dah dahulu pernah timbul dah. Kenaikan harga barang takdir timbul dah lama dulu. Beberapa tahun yang dahulu timbul dah. Lepas tu jadi polemik ni gitu gini. Di kalangan orang agama, kadang-kadang di kalangan sama-sama doktor yang menyandarkan kenaikan harga barang kepada Allah Ta'ala pun doktor,
yang mengatakan salah awak sandar seumpama tu pun doktor bidang agama, dia pun belawang-belawang, akhirnya timbul tuduhan kamu Jabariyah. Tak, kamu Qadariyah. Oleh kerana kamu menyandar kenaikan gebarang kepada takdir Allah, kamu Jabariyah. Oleh kerana kamu menafikan kenaikan harga barang takdir Allah, kamu Qadariyah. Sama-sama dok kenal. Barang Jabariyah, barang Qadariyah, sama-sama dok betul. Ni golongan yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Akhirnya barang Jabariyah pun dok kenal, barang Qadariyah pun dok kenal. Akhirnya mana hak sebenarnya, hak betul? Hak menyandarkan kenaikan harga barang pada takdir Allah, ataupun yang kata jangan sandar kenaikan barang takdir Allah. Mana betul? Jadi dia jadi habis gitu je. Tidak ada penyelesaian. Tak ada mana betul, mana salah, tak ada. Akhirnya yang salah pun dia tak sedar disalah siapa ke siap, siapa ke sudah. Siapa ke sudah polemik tu. Itu orang agama. Orang awam macam mana? Gogang, marilah seorang pula. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Kenaikan harga barang, peniaga yang bukan Islam pun tahu bukan takdir Tuhan. Dia bokeh umbi terus. Bokeh rukun iman yang ke-6. Tu siap pula balas tu. Apa tu sebenarnya macam mana? Sekarang timbul pula dah. Perkara yang lebih kurang sama. Timbul perkara sama. Mana ada kaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada timbul pula pertanyaan pula. Sebenarnya kamu menyandarkan kenaikan harga barang pada takdir Allah. Yang mentadbir manusia ni manusia ke Tuhan? Yang mudah kata takdir Tuhan ni, yang duk metah ni manusia ke Tuhan? Jawab ke mana? Manusia tak kait dengan takdir Tuhan. Lagi ke mana pula? Ni semua ni nyakit lagi ni. Hak metah manusia siapa dia? Manusia ke Tuhan? Dia tanya gitu. Dia duduk sandar kenaikan harga barang kepada ketentuan Tuhan. Sekarang hak metah manusia ni siapa? Manusia ke Tuhan? Manusia. Lepas tu Tuhan duduk mana? Mana Tuhan Rabbil Alamin? Rabbil Alamin mana? Yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir sekalian alam mana? Ni kemah molek sini. Segala-galanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar zarah tidak terkecuali, sama terus satu negara. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah disandarkan pilihan dan perbuatan kepada kita, tetap dapat pegangan. Kemudian kalau berlaku ikhtiar usaha itu berlaku perkara yang baik, kita sandar kepada ketentuan Allah. Pegangan kita ada pilihan dan perbuatan, dan kita sandar pilihan dan perbuatan yang baik kita kepada ketentuan Allah, sebab pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah ketentuan Allah. Tapi kalau pilihan dan perbuatan kita perkara yang salah, perkara yang buruk, dari segi hakikinya memang ketentuan Allah juga baik dan buruk, tapi dari segi percakapan haram kita menyandarkan kepada ketentuan Allah. Dari sebab percakapan, dari sebab pegangan sama saja. Berlaku perkara baik, berlaku perkara buruk, ikhtiar usaha baik, ikhtiar usaha buruk, hakikinya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita, rukun iman yang ke-6. Tajuk di rukun iman yang ke-6. Beriman dengan ketentuan Allah baik dan jahat. Kesemuanya datang dari ketentuan Allah. Itu tajuk di rukun iman yang ke-6, pegangan. Percakapan, barulah. Kan perkara yang baik sandar kepada ketentuan Allah, perkara yang tak baik sandar pada diri sendiri. Itu bab adab syariat percakapan di mulut. Kena tak molek lah. Maknanya kalau kata kenaikan kebarang takdir Allah, bab takdir tak ada. Kemudian kenapa pada masa Nabi menyandar kepada ketentuan Allah? Tengok apa punca berlaku kenaikan harga barang pada masa Nabi. Berpunca daripada kelemahan pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpunca daripada penyelewengan pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Puncanya punca yang tidak dapat dielakkan. Punca yang tak dapat dielakkan, yang mana peniaga terpaksa. Tapi bukan berpunca daripada kejahatan manusia, maka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau punca kenaikan harga barang mari daripada kesalahan manusia sendiri, kelemahan manusia sendiri, jangan sesekali tersandar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Bab percakapan, bab pegangan tetap dah. Maka tak timbullah Jabariyah, Qadariyah.
Bila disandar kenaikan barang kepada ketentuan Allah, kita bahas pula dengan dia. Kenaikan harga barang tu punca mari daripada mana? Dia banyak punca. Punca mari daripada mana ni? Punca mari pada masa seperti pada masa Nabi, yang tidak berpunca daripada kejahatan manusia. Kalau sama, sandar kepada Allah. Tapi kalau kenaikan barang tu berpunca daripada kelemahan, kejahatan manusia, jangan sesekali sandar kepada ketentuan Allah. Betul tu je. Bab ketentuan memang segala-gala perkara. Jadi kenapa nak timbul pula Malaysia ni ditakbir oleh manusia ke oleh Tuhan? Kita nak bahasnya punca kenaikan harga barang. Itu je. Simple saja. Macam saya biasa buat contohnya, orang kemalangan. Berlaku kemalangan antara dua kereta. Satu kereta tu bawa comel loteng. Bawa dengan berhemah. Bawa dengan perlahan ni, bawa comel. Bukan perlahan marah dia orang tu. Ada juga perlahan marah dia orang. 40-50 dia faham. 40-50. Jalan pula nak motong tak boleh. Jalan banyak selekor. Dia 40-50. Oh ni. Jalan nak motong panjang kok belakang. Akhirnya ada potong kok kanan, ada potong kok kaki lima. Hong dia marah kok orang, potong kok kaki lima. Dah. Bawa apa pesen tu? Marah dia orang pula. Bukan apa pesen tu. Waktu bahaya pula pesen tu. Tambah pula hok pelahan pula dia belah kanan pula. Allah, kalau balas ni, kita nak cepat sikit, gelepar kita. Berapi dalam hati. Dah dia belah kanan. Sebab apa? Dia keras dah. Dan dia belah kanan, kena belah kanan. Dia tak pandai dah nak masuk kiri. Nak masuk kiri tu kena buka buku pula macam mana nak masuk kiri. Dia keras dah, dia ada buku nak tengok dulu. Hong je sikit lagi, kau gelepar dia. Kau kena link. Itu boleh tahulah. Balah mana bawa begitu. Mana bukan bawa perlahan, bawa dengan berhemah. Comel dia bawa. Kita tengok dalam rakaman-rakaman tu kan. Tiba-tiba mari sebelah sana. Langgar dia, hadap dia. Mari sebelah sana, potong tak lepas. Dia potong pula di selekor. Dia potong pula di double line. Orang ni comel latih dia. Akhirnya, aksiden dua kenderaan. Hak ni tak ada kecuaian. Hak ni memang kesalahan dia. Memang kecuaian dia. Bawa dengan laju ke, terbabah ke. Itu mari daripada kecuaian dia. Hak ni bawa molek, mata pula segar. Hak ni pula bawa laju, mata pula mengantuk. Maka berlaku kemalangan. Hak ni kemalangan tetap ketentuan Allah. Tapi punca. Hak ni tak ada salah apa-apa. Dia bawa molek. Kan kita boleh tengok rakaman ni kan ada rakaman belaka kan. Ni jangan main ni. Bawa kereta. Bawa molek. Dia ambil gambar kita. Dia masuk FB. Hak jenis motong pelik-pelik. Orang ambil gambar. Kan dia ada gambar semua situ kan. Ada kamera. Faham tak? Jangan buat bibir kurang. Piyah pula atas kepala. Tu siap. Piyah atas kepala. Dia potong pula. Potong salah pula. Orang dia balah pula akan nombok. Assalamualaikum ambil gambar. Ambil gambar. Lepas tu dia pun masuk dalam FB. Tengok nombor kenal. Haji ni. Jangan main. Tua tak tua pun. Kalau jenis hok laju semacam. Tak kira tua muda, hok kira peseng. Maknanya kalau tengok pada ni tuang tu tak masabar. Ada jangan main. Kan ni. Jangan orang ada kamera belakang ni. Orang duk tengok kita. Kata tengok kadang-kadang serung. Dah. Kadang-kadang hak ni motong, hak ni lain ni. Ada divider tengah. Ada apa-apa hak ni dah alik ni, hak ni dah alik ni. Hak ni nambung mari alik ni. Dah kata kat mana? Ada salah alik ni? Tak ada hak ni. Sebab apa tu? Kadang-kadang dibawa laju. Ni. Yang depan apa? Kecuaian. Jadi hak kena hak tak ada kecuaian ni sandar kepada tuntut Allah. Tak apa sebab dia tak ada kecuaian. Tapi satu lagi, tak boleh sandar kepada tuntut Allah. Tapi pegang kita tetap dah. Kita perumpamaan dia. Itu perumpamaan dia. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Engkau beriman dengan ketentuan Allah baik dan jahat, itu hak pegangan kita. Tapi kalau berlaku kesalahan kecuaian, wal khairu kullu fi yadai wa syarru laysa ilai. Itu bacaan dalam doa kunut tu.
Kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak disandar pada engkau ya Allah. Ya Allah, itu bab perkara yang tak baik, kecuaian, kejahatan kita. Letak molek lah. Situ saja yang kita nak letaknya. Apa masalah? Jadi kalau sandar kenaikan barang pada tuan Allah, okey setakat tu. Kita bahas balik. Apa punca kenaikan harga barang? Bahas itu. Mana bukan punca daripada kesalahan manusia, kecuaian manusia, tak apalah. Tapi kalau kenaikan harga barang berpunca daripada kecuaian kelemahan manusia, haram kita menyandarkan perkara buruk kepada ketentuan Allah. Haram dosa besar. Salah awak sebab awak menyandarkan kenaikan harga barang berpunca daripada kelemahan manusia kepada ketentuan Allah. Bab percakapan, bab pegangan segala-gala perkara. Abah aku tu. Maka dah timbullah tuduhan Jabariyah ke Qadariyah ke. Jabariyah Qadariyah ni bukan bab masalah perkara jahat. Qadariyah Jabariyah ni bab ikhtiar dan usaha, atau bab lain. Ni tak kena Jabariyah Qadariyah buat main kaedah sifat 20. Yang ni jadi dia ni. Jadi dulu jadi tergantung gitu, sekarang timbul balik. Timbul balik jadi orang agama pun tak peduli dalam perkara ni. Akhirnya orang ramailah yang peduli, yang pula yang main peranan pula. Yang komen dalam FB apa semua, komen macam-macam. Tak mau baca, terbaca juga. Baca, dengar, serung. Komen-komen tu namanya macam Melayu, tapi nama Melayu tu orang tak Melayu tak tahulah. Tak, dia boleh belaka dah. Orang tak Melayu bernama Melayu boleh tak? Boleh. Kita orang Melayu nak bernama orang lain pun boleh tau. Tak ada salah tau. Tak tahulah. Tapi orang nama Melayu belaka kalau tengok situ tu. Orang ni pun tambah rogu tak kena Tuhan. Lori langgar tak kena Tuhan. Berok tak basuh tak kena Tuhan. Bodoh pun tak kena Tuhan. Siapa kenikah di Thailand pun tak kena Tuhan. Murtad pun tak kena Tuhan. Oh, dia main pula gitu. Merokok pun tak kena Tuhan. Curi pun tak kena Tuhan. Dadah pun tak kena Tuhan. Jangan duk main. Haram dosa besar tetap dah. Sebab menyandar perkara jahat kepada ketentuan Allah. Tetap dah. Tapi kalau nak mempermain-mainkan bab ketentuan Allah ni, bab pegangan, tu balik awal tu. Kalau kosak nak mempermain-mainkan, ingat baik. Tapi adalah komen yang bagus. Bagi peringatan. Ni bab qada dan qadar. Ini bab rukun iman. Jangan nak buat main-main perkara ni. Jangan duk nak sindir-sindir. Jangan duk nak peli-peli. Ini bab rukun iman ni. Kalau kita buat main dalam bab akidah ni, kata sungguh pun jadi, kata main pun jadi. Ingat baik. Bab Islam, bab iman, bab batasan-batasan menyebabkan Islam iman kita jadi rosak. Ini semua bukan benda yang boleh dilakon-lakonkan, digura-gura atau oleh orang ini. Cakap betul pun jadi, cakap gura pun jadi. Yang duk main benda gini. Semata-mata nak sandar ke Tuhan benda jahat, haram dosa besar. Tapi kalau ada kosak lain, itu atas kosak masing-masing. Nak main bab ketentuan Allah. Akhirnya timbul komen, Allah tentu sangat sibuk, semua hal kena tentukan. Ini mungkin bukan orang Melayu kita, bukan orang Islam. Tapi nama pun nampak bukan macam orang Melayu. Jadi main gitu pula dah. Lepas tu, habis gitu je. Tak kali timbul pula. Benda yang sama. Benda cukup simple. Bagi peringatan, perkara yang tak baik, jangan duduk sandar pada ketentuan Allah. Yang bab pegangan tetap dah. Lepas tu waktu timbul tadi tu, siapa yang memerintah? Manusia ke ataupun Tuhan? Tanya dia lah. Dari segi kitanya, segala-gala ketentuan Allah. Tapi dari segi zahirnya, manusia yang mentadbir. Tapi kalau manusia takbir itu kebaikan, sandar pada ketentuan Allah. Kalau manusia takbir itu bawa pada kecuaian, kejahatan, haram, sandar pada ketentuan Allah. Itu je. Jangan nak menafikan Tuhan pula situ. Nak menafikan ketentuan Tuhan. Tidak ada ketentuan Tuhan. Perkara yang buruk, tidak ada ketentuan Tuhan. Itu bokeh rukun iman yang ke-6. Menafikan perkara buruk, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala
akidahnya akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Yang baik. Muktamadnya dosa besar. Walaupun tak kafir dosa besar, sembahyang puasa kosong, tak ada pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab orang agama lah. Tanggungjawab orang agama. Ni kadang-kadang je lah. Hak ni bukan main ni, bukan main. Tapi kadang-kadang pernah. Bila tazkirah bab ketentuan. Jadi macam panggil apa? Macam panggil kena kejutan ketentuan. Lepas daripada kuliah, pergi minum air. Mesti minum air. Ketentuan Tuhan ni minum air. Saya kata benda pula orang ni. Bukan macam main. Tapi dia macam kena apa? Kena kejutan. Lepas tu tengok dia punya ni. Dia punya ni apa panggil apa? Atas meja tu lah. Nak makan ke apa? Tahu panggil apa? Ha? Menu. Menu dia panggil. Tengok. Ketuan Tuhan hok mana aku pilih ni. Dia cakap gitu. Dia pun pilih lah. Pilih hari ni. Pilih makanan. Ustaz saya pilih tadi tuan Tuhan tu. Saya pilih makan ni tuan Tuhan. Kata Pak Cik ni kau ni. Baru jumpa Pak ketentuan baru kali ni. Siapa ke sudah? Saya tak kata apa kok. Kata apa ni. Bukan main ni. Ini bukan main. Ini bukan main. Tapi apa tak tahu. Jadi siapa ke sudah? Cakap sikit ketentuan Tuhan. Cakap sikit. Ini ketentuan Tuhan. Memanglah. Tak payah cakap gitulah. Tapi dia cakap start daripada ajak makan lagi. Siapa akan berpisah ketentuan Tuhan. Apa panggil dia? Apa panggil ni kena kejutan orang kali. Cakap ustaz kita tak jangan ngaji dalam bab-bab ni. Allah kata berat. Kita jangan ngaji. Ni kira hak kira apa panggil pala haliang dia tu. Pala haliang faham tak? Pala haliang ni makna kau tempat tu dia lah. Apa apa? Megang. Megang. Pala haliang ni kadang-kadang benda tak molek tau. Dak ni bukan pala haliang molek. Pala haliang masjid surah. Tapi kita tak pernah belajar, kita orang tak ajar bab-bab pegangan ni. Kata satu pun, satu ketentuan, ni ketentuan. Jadi kita jadi nak kata apa jadi tak nak cakap budak reti, nak cakap budak pandai. Satu ketentuan, satu ketentuan. Siapa ke sudah? Guna cik. Kata tu kita tak pernah belajar. Program banyak, bukan tak ada. Tapi yalah, gitulah. Program banyak. Tapi cerita bab ketentuan tak ada. Malam tu je ketentuan. Siapa rumah, apa rumah pun ketentuan kayak gitu. Gimana lambat balik ketentuan. Pergi makan ustaz dulu. Kejut bini pula. Mana? Tahu dah tu siapa ke bila. Mulut dia duduk sebut ketentuan tu. Kemudian dalam isu ni ada orang komen dia satu dialog. Apa tujuan dia tak tahu lah. Dialog ayah, mak, anak. Dia dialog lah. Ada benda ayah tak puas hati. Anak kata ayah jangan duk marah kau. Tu semua ketentuan. Lepas tu mak pun belebel ke apa tu. Ayah pula kata ke mak tu, jangan duk belebel lah. Ketentuan Tuhan. Sekejap anak pula duk bunyi. Mak kata anak pula. Saat ni kata dah ketentuan Tuhan. Duk bunyi buat benda lagi. Orang jadi buat main pula gitu. Dia buat dialog pula situ. Kata apa tujuan ni. Last sekali hak mak ni pula. Malah ni mak tak mau masuk. Maka ayah dengan anak ni pun serentak lah. Apa mau masuk? Ketentuan Tuhan tak payah masuk malam ni. Jadi gitu je main. Apa benda? Itu akidah kita. Segala-gala ketentuan Allah itu akidah kita. Kalau kata kerana Allah telah menentukan segala-gala, Allah sibuk, tak betul. Sebab ketentuan Allah azali. Bukan sekarang. Sekarang ni perbuatan Allah. Tu pergi pada takluk sifat kudrah. Mana ketentuan Allah azali iradat nu, hak tu Allah telah menentukan segala-gala. Tak timbul sibuk dah. Sebab apa? Ketentuan azali, pelang azali ni settle belaka dah. Tak ada sibuk-sibuk.
Sekarang Tuhan buat ni perbuatan Tuhan yang bersifat qudrah. Ni ya, sibuk Tuhan. Salah kata gitu tu. Mana ada kat poin dia kata sibuk. Sebab Tuhan buat belaka ni. Ketentuan tak ada dah sibuknya sebab Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Sampai sekarang Tuhan buat segala-galanya. Sibuk Tuhan, tak kenal Tuhan. Buat Tuhan ni macam mu. Ada tangan sibuk tak ada tangan. Ni tak kenal Tuhan ni. Tu jadi orang pelik ya. Takkan gerak cicing ketika tangan bergerak. Allah pergi buat juga. Automatik sudahlah. Dah Allah sudah menggerakkan tangan. Cicing bergerak secara automatik. Secara sekaligus. Sekali arung. Sekali jalan. Allah cukup buat sekali je. Allah cukup buat menggerakkan tangan. Cicing yang di situ sekaligus je. Tak payah Allah gerak juga. Sibuk Allah. Gitu. Bukan kalau berpegang seumpama tu. Bukan Allah yang gerakkan cicing. Kafir. Ijma' ulama' tak ada khilaf. Jadi kalau nak kata betul sibuk, bab perbuatan, bab ketentuan azali. Tapi ni semua kalau kata sibuk tu orang tak kenal Tuhan lah. Orang tak kenal Tuhan. Jadi kini habis gitu juga, habis gitu je. Sekarang ni senyap dah, habis gitu. Lepas tu, kedudukan sebenarnya macam mana? Hilang, habis. Tak ada. Ada kupasan tertentu untuk penjelasan? Tak ada. Nanti kalau ada bahas bab fiqh, adalah. Sibuk. Pandangan tu kitab tu bagus lah. Tapi ni bab pegangan ni. Sampai ke bila nak berulang benda yang sama? Hak takutnya kadang-kadang bab ketentuan tu pun tak ada. Tak ada bab ketentuan tu berat lah. Dia sebut kata ketentuan Allah. Ketentuan Allah juga. Ketentuan Allah memang. Bukan kata ketentuan Allah juga. Segala-gala ketentuan Allah. Tapi benda tu benda baik ke buruk. Benda ni benda buruk. Jangan nak sandar ke Tuhan. Situ je nak jaga. Ini cerita bab iman, bab akidah. Ni pun nak cerita bab barzah. Cerita bab mahsyar. Kalau kita nak cerita bab menghadapi kematian, kena tekan bab ni. Jangan cerita bab kematian sejam 2 jam cerita bab kematian. Cuma sebut bab solat. Jaga solat. Ni bekal kita nak mati. Jaga solat. Sebab ni bekal kita nak mati. Kita nak hadap kematian. Nak hadapi kematian. Kena banyak buat amal. Bekal kita dari akhirat. Selepas ada kita mati. Tapi sepanjang sejam 2 jam. Membicara bab persediaan hadapi kematian. Sepatah pun dah sebut bab iman. Sepatah pun dah sebut bab akidah. Sepatah pun dah sebut bab tauhid. Lagi kat mana waktu tu? Jadi itu poin utama. Nak hadapi kematian, nak hadapi hari akhirat, iman. Barulah panjang gina dapat syafaat. Iman. Tu syarat dia. Baru dia dapat syafaat. Walaupun syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya iman. Sehingga kan kalau kita kira nak selamat di hari akhirat daripada neraka. Yang pertamanya nak selamat daripada kekal neraka. Itu dulunya. Nak selamat dari kekal neraka. Pastikan akidah yang sebenar. Bukan setakat nak selamat dari kekal neraka. Nak selamat daripada masuk neraka. Itu kepada amal ibadah. Yang pertamanya innal ladzina amanu, beriman selamat dari kekal neraka. Hak 6 lapis neraka yang kekal. Wa amilus solihat, selamat daripada masuk neraka. Kan kita ada takwa kan? Takwa. Apa beza iman dan takwa? Terkadang kita sebut iman bab akidah. Takwa melakukan perintah Allah zahir dan batin, meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Itu cara umum begitulah. Iman ni bab kepercayaan. Takwa buat segala orang suruh zahir dan batin. Zahir ni pekah, batin ni tasawuf. Tinggal larangan, zahir batin, larangan zahir pekah, larangan batin tasawuf. Tetapi
Dari segi martabat takwa sendiri pun, martabat takwa yang pertama adalah at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah, orang yang beriman. Takwa anisyirki inilah selamat daripada kekal neraka. Naik takwa yang pertengahan, buat segala orang suruh wajib-wajib, tinggal segala orang larang, hak haram-haram tinggal belaka. Ini selamat daripada masuk neraka. Takwa pertengahan. Takwa hak paling tinggi, buat segala orang suruh wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tinggal semua orang larang. Larang haram sudah ceritalah. Larang makruh pun tinggal. Larang khilaful aula pun tinggal. Benda haruh yang berlebihan pun tinggal. Hal ni takwa paling tinggi ni, nak kedudukan dalam syurga. Ada 3 peringkat. Yang pertama, nak kekal, nak selamat dari kekal neraka. Takwa paling rendah, takwa daripada kesyirikan. Nak selamat daripada masuk neraka, direct syurga lalu. Takwa nombor 2, hak wajib buat belaka, hak haram tinggal belaka. Tambah setakat masuk syurga direct. Nak darjat dalam syurga, nak darjat tinggi dalam syurga, tu pergi kepada takwa hak atas. Buat segala orang suruh wajib sunat, wajib sunat. Dia ada 3 peringkat takwa. Tapi yang pertama tu dulu, at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah, beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mana orang yang beriman ni, orang yang takwa daripada kesyirikan, ni orang ni dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau masuk neraka pun, neraka jahanam lah. Orang beriman yang banyak dosa, neraka jahanam. Mana Nabi boleh bagi syafaat. Syafaatnya macam mana? Kalau ikut pada kesalahan dia, neraka jahanamnya lama. Tapi Nabi boleh bagi syafaat, meringankan, memendekkan tempoh masa dalam neraka jahanam. Itu syafaat Nabi. Sebab apa? Dia pun di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi yang bagi syafaat kepada orang yang berdosa pada hari kiamat ni, orang berdosa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tekan bab iman, tekan bab akidah ni jangan lupa. Pekos tasawuf jangan lupa. Pekos tasawuf jangan lupa. Jangan salah faham pula. Iman semata-mata, akidah semata-mata, pekos tak mengaji, tasawuf tak mengaji, itu bukan beragama yang sebenar. Beragama yang sebenar kena lengkap 3 bahagian: Islam, iman dan ihsan. Bukan iman semata-mata, tapi permulaan pembicaraan adalah pembicaraan berkaitan dengan iman, akidah, tauhid. Kalau di surah kita ni ada lain dah, tauhid je dah. 2-3 kitab pun tauhid je kita ni. Fiqh pun ni ada, tasawuf du'a ada. Dia kena gitulah. Tauhid ni pun tak padang semalaman. Kena tauhid 2 malam, fiqh 2 malam, tasawuf fardu ain 2 malam. 1 malam lagi tu nak dekor lah. 1 malam lagi tu. Tapi hak asas jangan tinggal tu. Semalaman seminggu tak padang tauhid. Semalaman seminggu tak padang fiqh. Tasawuf fardu ain pun tak padang sekali seminggu. Itu hak keperluan agama kita. Keperluan agama, tauhid kewajipan lain, fiqh kewajipan lain, tasawuf kewajipan lain, kewajipan belajar suku, kewajipan amal suku, belajar sekali je dalam masa 7 hari. Mana? Ustaz tak mari pula, sekali 14 hari. Mana kira? Cukup ke? Gerok ke? Ni makanan rohani ni. Cukup. Jawapannya kalau kira buat gitu sungguh, jadi macam tempat orang tak ada makanan tu lah. Tinggal kulit, tinggal tulang, gitu kita. Waktu kita nampak ke bulunya siang ke mereka. Ke bulu makanan jasmani. Kita tak sedar kadang-kadang kita berat dengan mereka lagi ke bulu makanan rohani. Kita tak sedar je. Kadang-kadang kita ni bukan ke bulu, mati kadang-kadang rohani kita ni. Jasad je nampak hidup, tapi rohani kita mati. Ini orang panggil mayat hidup. Hakikatnya mati. Hakikatnya mati dah, tak ada agama, tak ada mati. Cuma macam mayat hidup sahaja. Kita nampak tadi tu, nampak terang lah. Dia kebuluran. Hak ni kita ni.
Sekali seminggu tak padang. Tauhid kena 2 kali. Pekoh pun sama. Tasawuf pun sama. Jangan tauhid saja. Tapi banyak mana pekoh sekalipun, banyak mana tasawuf sekalipun, tauhid tak cara, tu tak pakai gawar tu. Tu tak pakai gawar. Tak ada payahnya agama ni. Ngaji mulai asas-asas, lepaslah. Kalau kita nak tekan pada akidah asas fardu ain, tak ada gimana pun. Hak tulis je. Simple saja. Ringkas saja bab akidah. Tapi kalau tak pernah dengar bab ketentuan, hak tu tak pernah dengar bab rukun iman yang ke-6 tu. Hak tu kejenglah seumpama tu. Jadi Nabi beri syafaat bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Orang yang berdosa di kalangan orang beriman, sebab kita semua secara umumnya tak lepas daripada berdosa, sebab kita tidak maksum. Jadi kita baca balik wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Jadi wa ba'du ni kita baca wak malam ni hak kurungan tu lah. Hak kurungan tu. Ya dah tu hak kurungan. Wak kurungan hak wa ba'du, adapun tu luar kurungan. Pada hati minggu ni. Mana ngaji ke apa? Wa ba'du je. Ba'du ke apa? Kurungan dia. Kurungan tu je hak minggu ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rukut talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian minggu depan tak ada sekali hak saya lah. Mana Haji akan cari gantilah seorang ni. Hak saya tak ada sekali minggu depan. Cuti sekali. Nak berjalan. Cuti hak malam Jumaat Masjid Ladang, insya-Allah kelas masih lagi ada macam biasalah. Saya mula berjalan subuh Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. InsyaAllah kelas yang start baliknya, kelas hak dak cutinya, kelas malam Selasa di Masjid Taman Jaya. Hak tu jelah. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari. Ni 4 hari ni kalau jalan jauh sungguh tu 10 hari. Ni hak jalan dekat lagi Kuala Lumpur. Lama dah tak berjalan nak bawa budak-budak. Orang kata lebih ni lebih payah daripada orang kerja kerajaan lagi. Orang kerja kerajaan boleh jalan, dia kata. Tak ada cuti langsung. Orang kerja kerajaan boleh cuti. Mengajar ni tak boleh cuti. Mengajar ni nak cuti payah mengajar ni. Ada tu guru mengajar ni siapa ke terlantar mengajar lagi. Siapa ke ngesok pergi bila air mengajar lagi. Ngesok pergi bila air mengajar lagi. Masuk dalam bilik dia, ada anak murid seorang, akak spekar, dia pun mengajar. Hak ramai-ramai anak murid duduk atas balasah. Dah ngesok. Ni mana nak pergi bilik air ni, mana eret punggung. Tak boleh nak bangun dah. Tapi tak cuti mengajar. Maknanya dia mengajar, depan dia ada anak murid lah, seorang dua orang. Bilik dia tu, spekar ni naik atas balasah. Atas surah tu lah, anak murid ramai-ramai. Gitu. Orang kerja kerajaan ni amanah puluh pecing dah berhenti. Mengajar ni tak ada. Memang lebih, dia lebih payah kata nak cuti. Cuti pun biasanya hari raya je lah. Hari raya 2-3 hari tu seminggu dah mengajar tu je. Memang nak payah. Nak tinggal tu. Lepas tu tengok tu guru. Macam almarhum tu saya Baba Najibuddin Kerandang. Uzur pun mengajar lagi. Guru, doktor pesan kurang. Dia mengajar. Time mengajar merah muka sehat. Sudah je mengajar, ada bank lalu. Tapi masa mengajar tu merah muka sehat. Kita kata kalau tengok guru mengajar tu, gagah dah guru sehat. Sehat lah dia mengajar. Habis mengajar kita tengok. Mana doktor nasihat pun kurangkan. Tak boleh. Dia tak boleh. Memang payah nak cuti. Tapi kira kita
Sebab lama dah tak bawa anak-anak jalan. Jadi ke jalan lah 3-4 hari. Tu pun duk mikir panjang. Nak tinggal hari ke apa. Ni kelas mingguan ni. Kelas mingguan. Kelas mingguan pun nak tinggal sekali-sekali tu. Orang ngaji je mudahnya. Nak tinggal-tinggal. Gitu. Orang mengajar nak tinggal sayang. Orang mengaji je mudah-mudah tinggal. Jadi kalau ikut kelas tu, tak ada start daripada subuh Jumaat sampai ke duha hari Isnin. Masjid yang burung. Lepas tu kuliah Zuhur hari Isnin tu tak ada lah. Sebab hari tu hari Krismas. Sebab hari Isnin kalau Zuhur tu Wisma kan. Orang hari tu hari Krismas kan cuti. Hari cuti tak ada lah kelas. Saya pernah sekali pergi tengok, pagar tutup. Allah kata, anak murid seorang tak mari. Kita je mari, nak mengajar je. Nak pergi mengajar Wisma. Tak, pergi siapa pagar tutup. Anak murid seorang pun tak mari. Kena hari cuti. Tak ingat ke cuti. Tak payah khabar dah cuti ni. Ni cuti umum tu kan. Tak payah khabar dah. Cuma tak perasan. Orang nak mengajar dia kata, siapa kau cuti pun mari. Tak, marilah kata, kita mengajar lah. Siapa kau tutup dah sekarang. Jadi kira 4 hari lah tak ada. Start daripada hari Jumaat sampai Isnin, insyaAllah kelas hot tak cutinya kelas malam Selasa. Di Masjid Taman Jaya. Kira nak jalan bawa anak-anak lah. Orang kata macam ambil cuti akhir tahun nak habis cuti. Orang kata nak habis cuti. Bila orang kan akhir tahun kan, dia nak habis cuti, dia cuti tu kan. Nak habis cuti. Ambil sekali lah. Kita suruh kita ada masalah sini, mudah saya ganti tempat-tempat lain tu. Ada kat tempat tak ganti. Sayang. Sebab kita mengaji ni, mengaji kodok-kodok untuk kemahagiaan kita. Kalau kata tak ada sekali tu pun memang lah, minta Tuhan wi sihat boleh mengajar. Tuhan wi sihat kita sama-sama dapat belajar. Biar dapat mengajar, belajar sampai ke mati. Mudah-mudahan gitu je lah. Sebab tu lah kita selagi Tuhan wi kita sihat, selagi Tuhan wi kita ada masa, mengajar, belajar. Mengajar, belajar. Contoh macam saya, orang mana orang berlapis-lapis dah, duk ajak ustaz marilah pergi umrah, support semua, tanggung semua umrah. Hak nak bagi allowance tu, hak tu sekirlah. Support allowance sehari berapa tadi nak bagi 200 ke sehari allowance. Jelas 10 hari 14 hari tinggal mengajar. Kalau kata pergi ambil haji hak wajib itu, hak tu memang hak wajib. Tetap dah tu. Setakat nak pergi umrah sunat ialah kelebihan, bukan tak dinafikan. Semua orang nak belaka. Give free pula tak apa. Give free pula. Memang orang nak belaka. Tapi mengajar ni manfaat umum. Kalau pergi umrah manfaat kita seorang, kita kena dahulukan manfaat umum selagi Tuhan wi sihat. Selagi Tuhan wi masa. Ada orang kata Allah bodoh, dia kata orang nak ajak umrah tak ambuh. Biarlah tak apa lah. Biar kata kita pun. Lah siapa tak ambuh? Memang nak. Orang sanggup habis duit sendiri nak pergi Mekah 10 hari, 14 hari. Tak ada orang tak ambuh. Tapi dengan hak masa ada, kita dahulukan keutamaan. Tu gian orang mengajar lah. Gian orang belajar, mana tak ada. 10 hari ustaz, mana umrah? Tak apalah. Orang hak belajar tu fardhu ain pun settle belaka dah. Nak beramah tak apalah. Sebab dia nak beramah dia je. Adapun yang mengajar ni pula, ni manfaat untuk umum. Selagi Tuhan wi masa, Tuhan wi sihat. Selagi Tuhan wi masa, kita guna masa tu. Masa untuk ni mengajar dan untuk belajar. Mudah-mudahan Tuhan wi kita ni biar mati dalam mengajar dan belajar. Wallahu a'lam. Baca doa dah. Baca dah.